laman nurani semua yang dihormati, diberkati, dikasihi, lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana rupanya pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama. Merupakan nikmat antara yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita. Dan seperti mana biasa juga, seperti mana pertemuan-pertemuan kita yang lalu, saya tidak pernah lupa, alhamdulillah, untuk berpesan kepada diri saya sendiri, berpesan kepada para penonton semua, muslimin dan muslimat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar rasa takwanya. Kerana sebaik-baik bekalan yang mampu kita bawa bagi menghadap Allah hanyalah bekalan takwa. Baiklah muslimin dan muslimat, hari ini saya nak ajak muslimin dan muslimat semua, para penonton semua, peminat laman nurani semua, untuk kita bincang satu tajuk yang cukup mudah berkaitan dengan jam. Jam tangan, jam dinding, jam loceng, jam almari, pelbagai jenis jam yang ada dalam rumah. Sehingga kan kadang-kadang kita pergi ke sesebuah rumah, hampir bilik air pun ada jam. Kerana apa? Kerana terlalu banyak jam. Ini nak menunjukkan betapa prihatin kita dengan waktu. Jam ini disebut dalam bahasa Arab as-sa'ah, dan kita perlu faham juga. As-sa'ah ini, perkataan sa'ah ini, selain diterjemah satu saat, satu jam, as-sa'ah juga adalah satu nama bagi hari kiamat yang disebut as-sa'ah. Tapi saya tidak mahu mengajak muslimin dan muslimat memperkatakan tentang hari kiamat. Cuma apa yang saya nak tekankan pada pagi ini berkaitan dengan masa ataupun jam itu sendiri yang melambangkan masa. Tak kira jam itu, maaf kita bercakap tentang jam dulu. Tak kira jam itu jam yang menggunakan jarum, jam menggunakan ataupun sistemnya digital, ataupun apa bentuk teknologi jam sekalipun, yang penting kita lihat jam itu bergerak. Satu saat demi satu saat dan tidak pernah undur. Dan perkara ini nak menunjukkan kepada kita betapa masa kita itu sentiasa berlalu. Sekarang ini waktu pagi, kita menghabiskan sedikit masa bersama untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedarkah kita waktu ini tidak akan kembali lagi? Yang pergi tidak kembali lagi. Maka inilah sebabnya kita perlu memberi perhatian. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, terlalu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menyebut masa, tetapi Allah bersumpah dengan keadaan masa itu. Antara lain Allah Subhanahu wa taala sebut wal asri innal insana lafi khusr, sampai ke penghujung ayat. Ada wal fajri wa layalin ashr, kemudian wadduha wal laili idza saja. Kemudian banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan peri pentingnya masa yang Allah kurniakan kepada kita. Dan masa yang Allah kurniakan ini sehingga disebut oleh golongan-golongan yang kita tahu yang memahami tentang falsafah ataupun kepentingan masa, cendekiawan-cendekiawan menyebut, antaranya orang Arab menyebut illam taqta'hu al-waqtu kas-sayfi, waktu itu, masa itu seumpama pedang. Illam taqta'hu yaqta'ka, kalau kamu tidak potong dia akan potong kamu. Maknanya kita ini seakan-akan sedang berlawan dengan masa. Walau bagaimanapun kita tidak akan mampu menewaskan masa ini, kerana masa itu terus berjalan. Dan sebab itu kalau kita lihat kepada sejarah, sebenarnya masa ini semenjak daripada Allah ciptakan masa sampai sekarang, saya ulangi balik, masa dia tidak akan berhenti dan tidak akan undur, kecuali dua masa. Ada satu riwayat menceritakan bagaimana masa ini pernah, ataupun matahari, kerana bila sebut jam ataupun waktu ini kita berpandukan matahari. Kita lihat sejarah bagaimana pada zaman dahulu mereka ada tiang, mereka binakan sesuatu berdasarkan kepada pancaran matahari untuk mereka tahu di manakah, sejauh manakah, ataupun sudah pukul berapa lama lagi tinggal waktu siang untuk mereka. Jadi pada waktu itu sebenarnya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW pernah suatu masa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Rasulullah balik daripada Isra' dan Mi'raj. Lalu antara perkara besar yang Rasulullah ceritakan kepada masyarakat Quraisy, iaitulah
tanda-tanda kebenaran berlakunya peristiwa Isra', perjalanan Nabi ke Baitul Maqdis dan Nabi balik semula, iaitu Nabi menceritakan ada satu kafilah akan sampai pada waktu sekian-sekian di bumi Madinah melalui laluan tertentu. Tiba-tiba kafilah itu lewat. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya matahari itu berhenti sebentar. Diperintahkan. Di sini berlaku satu perkara, satu peristiwa yang besar. Masa itu berhenti mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan mengikut perintah Nabi, bukan mengikut perintah sesiapa. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah ingin memberi pertolongan kepada Nabi supaya kebenaran itu jelas kepada seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Ada peristiwa yang kedua. Tetapi sebelum kita dengar peristiwa yang kedua ini, ada baiknya kita berhenti sebentar. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sebentar lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu salat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimat dan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi hidayat, diberi taufik untuk kita terus bincangkan apakah sebenarnya yang terkandung di sebalik kehebatan ilmu-ilmu agama Islam ini. Peristiwa yang kedua yang saya janjikan tadi. Yang pertama, matahari itu pernah dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menceritakan salah seorang lagi yang diberikan keistimewaan baginya, iaitulah yang bernama Yusha. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang bernama Yusha. Rasulullah menyebut inna syamsa lam tuhbas li basharin illa li Yusha. Layaliya sara ila Baitul Maqdis. Karena mengikut riwayatnya begini. Nabi Yusha ini ketika dia dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, ada berlaku sedikit pertempuran. Di mana apabila berlaku pertempuran tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala inginkan supaya Nabi Yusha ini masuk sebelum waktu malam ke Baitul Maqdis. Jadi apabila berlaku lewatnya kemenangan kepada pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Yusha ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada Nabi Yusha. Lalu Nabi Yusha menyatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, innaki ma'muratun, disebut, wahai matahari, innaki ma'muratun, kamu ini wahai matahari telah diperintah oleh Allah, wa ana ma'murun, dan aku juga diperintah oleh Allah. Engkau diperintah oleh Allah, aku diperintah oleh Allah. Lalu disebut Allahumma hbisha alayya sya'atan. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau tahanlah matahari itu daripada bergerak 1 jam ataupun 1 ketika. Sa'ah boleh diterjemahkan 1 jam ataupun 1 ketika. Maka ini peristiwa kedua. Matahari tidak bergerak ataupun tidak tenggelam kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang matahari daripada bergerak ataupun tenggelam di sebelah barat. Maka perkara ini tidak berlaku kepada orang lain kecuali dalam 2 peristiwa itu tadi. Kita, walaupun kita mempunyai tamadun yang hebat, makin hebat tamadun kita lihat sekarang ini, rupanya waktu semakin cepat kita terasa. Baru ni kita raya. Tengok tak berapa kita bilang sekejap, rupa-rupanya tak berapa lama lagi nak puasa pula dah kita, bulan 11 nanti. Wallahu a'lam. Tapi inilah sebenarnya perjalanan yang kita semakin canggih, kita semakin maju dengan kenderaan, dengan medianya, dengan apa jua yang Allah berikan kepada kita. Rupa-rupanya kita semakin hari semakin merasakan waktu itu menjadi lebih pendek kepada kita.
Sehingga kan jam kita rasa kalau boleh nak tambah sekali lagi, sekali ganda. Tak cukup 24 jam. Maka marilah kita sedar. Ini nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya jam itu ataupun waktu itu untuk kita raikan, kita jaga sungguh-sungguh. Bukan sekadar kita letakkan di tangan, kita letakkan di dinding ataupun di mana sehingga dalam kereta pun kita tahu jam memang ada. Tapi kita tidak menjaga kepentingan waktu ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya kita patuh kepada waktu. Supaya apabila antara lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut misal contoh orang-orang munafik ataupun sifat-sifat orang yang mempunyai sifat munafik, ayatul munafiqi thalatha, iaitulah salasun, ayat ataupun tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Antaranya wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkir. Apabila dia berjanji dia mungkir. Antara dia mungkin dia berjanji nak datang pukul 8 misal kata, tiba-tiba datang pukul 10. Maknanya dia mungkin janji, dia tidak menjaga janjinya. Sedangkan menjaga masa itu merupakan sifat orang mukmin. Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak saranan daripada Rasulullah SAW, dalam satu hadis yang lain Rasulullah pernah sebut berkaitan dengan masa ini, tapi dalam bentuk yang lain Rasulullah menterjemahkan kepentingan masa itu berkaitan secara langsung dengan kehidupan. Rasulullah sebut ightanim khamsan qabla khamsin. Yakni kita ini Rasulullah nyatakan kamu kena cepat-cepat ambil 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Semuanya berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan jam yang ada di tangan, di dinding kita, dalam kereta kita, yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Ataupun sama ada kita ini meraihkan ataupun menjaga waktu yang Allah kurniakan ataupun kita tidak menjaga. Rasulullah menyatakan yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Tidak ada orang yang muda selama-lamanya dia akan menjadi muda. Ya, memang dalam syurga selama-lamanya akan dalam keadaan muda. Tapi di atas dunia kita akan menjadi semakin tua. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kamu semua daripada lemah, kemudian menjadi kuat, lemah, peringkat bayi, kemudian meningkat. Dengan sebab waktu itu berjalan, kita menjadi seorang yang kuat. Seperti keadaan kita sekarang, remaja, ataupun orang yang muda. Kemudian daripada muda ini Allah akan jadikan tua balik. Maknanya peringkat masa itu memberi kesan yang kuat ke atas kehidupan kita, yang kita tak boleh lari daripada masa tersebut. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Yang kedua, Rasulullah menyatakan wasihhataka qabla saqamik. Iaitulah waktu sihat. Kita bukan sentiasa sihat. Hari ini kita sihat, besok boleh jadi kita sersema, kita sakit kepala, kita sakit yang pentingnya. Kemudian Rasulullah menyatakan warinaka qabla faqrik, dan waktu kaya kamu, sewaktu kamu mempunyai harta sebelum datangnya waktu kamu akan menjadi fakir, kamu miskin. Kemudian Rasulullah menyebut wa faragaka qabla syughlik, dan suatu masa yang mana kamu mempunyai waktu-waktu lapang sebelum datangnya waktu-waktu sibuk kamu. Ini memang cukup jelas tentang waktu. Dan seterusnya yang akhir Rasulullah sebut, yang paling besarnya, wa hayataka qabla mautik. Rasulullah kata, yang paling penting iaitulah hendaklah kamu ingat waktu kamu hidup sebelum kamu mati. Maka ini semua diterjemahkan dalam jam yang kita pakai. Tak guna kalau kita pakai jam, maaf saya tak ada jam hari ini, terlupa nak bawa tadi. Tapi yang lebih penting, marilah sama-sama kita meraihkan masa ini dengan kita menjaga untuk kepentingan hidup kita. Seterusnya insya-Allah kita sambung selepas ini. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban.
Sumbangan melalui SMS, kad tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33399. Sumbangan melalui cek boleh dibuat atas nama Tabung TV3 Bersamamu BSM dan hantarkan ke alamat tertera. Atau salurkan sumbangan anda terus ke akaun Maybank Tabung TV3 Bersamamu. Sumbangan anda amat dihargai. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama Muslimin dan Muslimat. Selepas kita mengetahui berkaitan dengan masa ini yang terus berjalan, kita mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang langsungnya Rasulullah SAW hubungkan dengan waktu tersebut. 5 perkara yang saya sebutkan tadi. Perlu kita tahu sebenarnya masa yang Allah kurniakan kepada kita ini telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Rasulullah SAW, ataupun yang pertama sekali saya sebut apa yang diwahyukan oleh Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, apabila kami telah menciptakan sesuatu, kami meletakkan tempoh ataupun kadar-kadar yang layak baginya, sama ada umur, rezeki dan sebagainya. Dan perkara ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut perkara ini semenjak kita berada di dalam rahim ibu lagi. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina. Maknanya seseorang itu akan dihimpunkan di dalam perut ataupun rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian Rasulullah menyebut summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian selepas tempoh 40 hari itu dia akan menjadi segumpal darah. Kalau kita bercakap tentang kejadian manusia, daripada segumpal darah ini summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Selepas 40 hari yang ketiga, iaitu selepas tempoh 120 hari, lebih kurang 4 bulan, akan menjadi segumpal daging. Bila menjadi segumpal daging, lalu pada waktu itu summa yab'asullahu ilaihil malaka fayu'maru bi arba'i kalimat. Bila dah kita ini mula terbentuk dalam perut ibu kita, ibu masing-masing, pada waktu itu Allah akan perintahkan malaikatnya supaya datang dan menulis 4 perkara. Lalu Rasulullah menyebut, yang pertama, uktub amalah. Allah perintah, wahai malaikat, kamu tulislah amalan dia. Lalu yang kedua, wa ajalahu wa rizqahu. Lalu yang terakhirnya, wa syaqiyyin au sa'idin. Maaf, saya ada silap baca sikit. Yang pertama, uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa syaqiyyun au sa'idun. Allahu Akbar. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut bila kita berada di rahim ibu lagi, pada waktu itu sudah ditentukan amalan kita, umur kita, dan juga disebut sebagai rezeki kita. Kemudian sama ada bahagian kita ini akan gembira menjadi ahli syurga ataupun kita akan celaka menjadi ahli neraka. Iyazam billahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga. Tapi yang jelasnya, semua perkara ini berlaku dalam tempoh yang sudah ditentukan oleh Allah. Ajal, yang kita sebut ajal itu maknanya tempoh, berkaitan dengan waktu. Maka kita sepatutnya menjaga waktu yang Allah kurniakan kepada kita. Tetapi dalam perkara ini walaupun kita tahu bahawa Rasulullah menyatakan memang kita ini sudah pun ditentukan oleh Allah, kita tidak mempunyai alasan kononnya kita tidak mahu bekerja, tidak mahu berusaha. Kerana yang mengetahui ajal kita hanyalah Allah, yang mengetahui rezeki kita adalah Allah. Kita tidak tahu apa yang kita nak makan besok, apa yang di mana kita kemungkinan akan mati, kita tidak tahu. Dengan sebab itu, kita perlu mengejar waktu ini, waktu yang terluang ini untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Misal kata, jika hari ini saya tidak mempunyai rezeki, tidak ada apa yang kita katakan makanan lah, maka untuk besok hari saya kena kerja hari ini. Kerana saya tidak tahu sama ada saya mati ke malam ini. Kalau senang, kalau saya tahu mati malam ini, maknanya besok tak payah makan, tak payah kerja. Tapi kita tidak tahu bila itu akan berlaku. Mati, jam itu boleh mati, tetapi waktu itu terus berjalan. Dan kita pun akan mati, tapi kita tidak tahu bila mati itu akan berlaku. Maka rezeki kita perlu kita cari. Maka inilah sebenarnya yang dikatakan
cara sebenar untuk kita menjaga waktu kita. Cara yang betul untuk kita meraihkan jam yang kita guna di tangan kita. Tidak kira apa bentuk jam tersebut. Yang pentingnya, iaitulah kita menjaga masa. Kerana masa inilah, dengan sebab masa inilah, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbalik kepada ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, wal asri innal insana lafi khusr. Demi sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, yakni orang yang tidak tahu menjaga masanya. Illa allazina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lalu mereka itu saling berpesan-pesanan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Maka inilah sebenarnya cara untuk kita menjaga waktu yang Allah kurniakan kepada kita. Bahkan sebelum beberapa minit sebelum kita tamatkan, saya teringat juga dalam satu hadis Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita. Seseorang itu ketika berada di hari kiamat, kakinya tidak akan mampu untuk berganjak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia ditanya tentang beberapa perkara. Yang pertama ditanya an umrihi fima afnah, tentang umur dia, perjalanan umur dia, bagaimana dia menghabiskan usianya. Wa an syababihi fima ablah, waktu remaja dia, bagaimana dia, apa yang dia lakukan, penuhkan waktu remajanya. Kemudian tentang hartanya, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dari mana dia dapat dan bagaimana cara dia membelanjakan harta tersebut. Wa madza amila fima alima, dan apa yang dia kerjakan dengan ilmu yang Allah kurniakan kepadanya. Maka sebab itu muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita pada pagi ini untuk kita sedarkan balik diri kita, tidak lebih untuk kebaikan kita, kerana kita akan disoal balik dengan nikmat masa yang Allah kurniakan kepada kita. Jam yang kita pakai ini, yang kita gunakan ini, yang kita gantung di dinding-dinding itu, jadikanlah sebagai satu peringatan yang kuat ataupun rahmat daripada Allah untuk sentiasa mengingatkan kita kepentingan kita beribadat kepada Allah. Penuhkan masa ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita. Mudah-mudahan juga Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana dia